Assalamualaikum, nama saya Ridwan bin Naping dengan nombor metrik 2241128. Saya akan membentangkan saya punya pilihan kes Muhammad Asri bin Zainal Abidin melawan Ketua Pendakwa Syari'i Selangor 2014 4 SHLR 88. Bagi pendahuluan, kes ini menyentuh isu bidang kuasa Mahkamah Syariah, kuasa Ketua Pendakwa Syari'i dan keperluan memberikan alasan untuk memindahkan kes jenayah. Isu ini penting dalam konteks memastikan keadilan dan mengekalkan kebebasan kuasa kehakiman. Terdapat 3 objektif. Yang salah satunya adalah untuk memahami tafsiran Seksyen 101 Enactment Tata Cara Jenayah Syariah mengenai keperluan memberikan alasan bagi pemindahan kes. Fakta kes ini ialah perayu telah dituduh di bawah Seksyen 119 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor atas kesalahan mengajar agama Islam tanpa tauliah. Dalam kes ini adalah kes Mahkamah Rayon Syariah yang telah dibuat oleh perayu. Isu-isunya adalah pertama, sama ada menjadi satu keperluan ke atas pendakwaan untuk mengemukakan sebab pemindahan kes daripada Mahkamah Rendah Syariah kepada ke Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang kedua, sekiranya perlu adakah dalam kes ini pendakwaan telah memberikan sebab alasan tersebut. Analisis perundangan. Isu pertama ini adalah berkenaan dengan tafsiran peruntukan Seksyen 101 ETJS. Ujian perayu. Perayu mengatakan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah telah terkilaf dalam membuat tafsiran bahawa Seksyen 101 tersebut tidak memerlukan pendakwaan untuk memberikan apa-apa alasan bagi permohonan pemindahan kes. Tapi responden pula berhujah bahawa Ketua Pendakwa Syari'i tidak perlu memberikan alasan dalam permohonan pemindahan kes. Dalam kes ini, Mahkamah Rayon Syariah telah memutuskan bahawa semua peruntukan harus diambil kira dan diberi penilaian. Seksyen 101 tidak boleh dibaca bersendirian dan mesti dibaca bersama dengan Seksyen Subseksyen 7A dan Seksyen 67 ETJS. Dalam arti kata lain, apabila mahkamah yang berbidang kuasa telah ditetapkan oleh Enactment Pentadbiran Mahkamah, maka responden tidak mempunyai hak untuk membicarakannya di mahkamah lain. Analisis perundangan bagi isu kedua. Perayu berhujah bahawa Mahkamah Tinggi Syariah telah terkilaf apabila gagal menimbang bahawa permohonan pemindahan tersebut adalah atas sebab individu dan bukannya untuk kepentingan awam. Responden pula berhujah perayu gagal membuktikan Mahkamah Tinggi Syariah terkilaf dalam hal membenarkan permohonan pemindahan kes ini atas sebab individu di mana perkara ini tidak wujud. Mahkamah Rayon Syariah dalam memutuskan kes ini, isu kedua ini, menyatakan bahawa alasan penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah tidak ada memberikan ulasan dan komen terhadap pendapat Mahkamah Rendah Syariah bahawa kes mengajar agama tanpa tauliah adalah kes biasa yang telah banyak dibicarakan di Mahkamah Syariah, dan bahawa perayu perlu dilayan secara adil berdasarkan kes yang dihadapinya dan bukan berdasarkan kedudukan individu dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu, perayu dalam kes ini adalah orang yang famous lah dalam agama. Kegagalan Mahkamah Tinggi Syariah ini telah gagal mematahkan hujahan penolakan oleh Mahkamah Rendah Syariah yang pada pendapat Mahkamah Rayon Syariah ini merupakan alasan yang kuat. Dalam kes ini, Mahkamah Rayon Syariah telah membenarkan rayuan perayu dengan memutuskan bahawa responden, iaitu pendakwaan, perlu memberikan sebab dalam permohonan untuk pemindahan kes. Yang kedua pula, responden, iaitu pendakwaan, gagal mengemukakan alasan kukuh dalam permohonannya di Mahkamah Rendah Syariah untuk memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi Syariah. Oleh itu, Mahkamah Tinggi Syariah telah terkilaf apabila memutuskan permohonan tersebut berasas. Kesimpulan, kes ini menegaskan prinsip bahawa Ketua Pendakwa Syari'i tidak mempunyai kuasa mutlak untuk memindahkan kes tanpa sebab yang kukuh. Keputusan Mahkamah Rayon Syariah ini juga telah memulihkan kuasa kehakiman Mahkamah Rendah Syariah dan memastikan bahawa pemindahan kes hanya boleh dibuat berdasarkan alasan yang jelas dan munasabah. Cadangan pula, yang pertama adalah penambahbaikan prosedur pemindahan kes. Proses dan kriteria untuk memindahkan kes jenayah ke Mahkamah Tinggi Syariah perlu diperincikan dalam perundangan untuk mengelakkan salah guna kuasa. Cadangan kedua, latihan untuk pegawai syariah, iaitu hakim dan pendakwa syari'i perlu dilatih mengenai prinsip keadilan prosedural dan tafsiran undang-undang. Dan terakhir, kesedaran awam. Pihak berkuasa agama perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur dalam sistem keadilan syariah. Terima kasih.